الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل من لساني يفقهوا قولي. أما بعد. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. Syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala, limpah kurnia rahmat dan kasih sayang Allah, kita berkumpul pada pagi Sabtu yang mulia ini dalam rumah Allah. Setelah kita selesai menunaikan salat fardu subuh berjemaah, kita ucapkanlah setinggi-tinggi syukur pada Allah yang mengizinkan kita untuk hadir berjemaah dalam keadaan yang baru ini. Suasana kita masih lagi dalam PKPP ni, masih lagi perlu mematuhi beberapa SOP, namun kita masih diizinkan oleh Allah Ta'ala untuk tetap berjemaah. Ya, Nabi SAW pernah menyebut dalam sepotong hadis, barang siapa yang hadir berjemaah solat isyak, maka seolah-olah dia membangunkan separuh malam. Barang siapa yang hadir solat subuh berjemaah, maka seolah-olah dia membangunkan seluruh malamnya. Maka ini adalah satu hadis yang Allah Ta'ala nak bagi ganjaran sebagai galakan pada kita ini hadir berjemaah. Bukanlah bermaksud kalau kita solat subuh cukuplah tu, tak payahlah bangun tahajud malam tadi kan. Senang sangat kita kan. Dia ganjaran untuk bangun tahajud, dia lain nilaian dia. Namun nak katakan solat subuh berjemaah ni saja pun dah dapat pahala, seolah-olah kita mengerjakan solat tahajud sepanjang malam. Namun kalau kita buat solat tahajud, ganjaran yang lain pula akan kita terima. Inilah kebesaran Allah Ta'ala kepada hamba-hambanya yang sentiasa ingatkan dia dan sentiasa mencari-carinya. Yang saya hormati Tuan Pengurusi, Tuan Kuasa, Tuan Imam, Tuan Bilal, Muslim-Muslimat, para jemaah yang dikasihi Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah kita bertemu lagi setelah saya ingat kali terakhir saya di sini pada bulan Februari. 7 bulan juga tak berjumpa kan. Kemudian kita aturkan program kita bulan 3 PKP pula kan. Alhamdulillah panjang umur jumpa lagi kita hari ini. Jadi sebagaimana yang telah disusun sebelum ini, untuk kita bicarakan satu bab, iaitulah fiqhul maut atau fiqh kematian, ataupun kita nak syarahkan tentang beberapa hukum hakam berkaitan dengan kematian, ya, berkaitan dengan jenazah dan sebagainya. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita ambil daripada kitab Sakaratul Maut yang ditulis oleh Dr. Aid bin Abdullah Al-Qarni, yang menyebut, wahai saudara-saudaraku seiman, judul perbincangan kita saat ini adalah hukum hakam kematian. Wahai saudaraku yang dihormati, maut adalah salah satu daripada makhluk Allah Subhanahu wa taala. Dia berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Surah Al-Mulk ayat 1 dan 2, satu surah yang biasa kita baca setiap malam sebelum tidur. Ini satu amalan yang boleh menerangkan kubur kita yang gelap. Maha suci Allah yang di tangannya segala kerajaan. Allah Ta'ala mulakan dengan pujian baginya, menyucikan dirinya yang memiliki segala kerajaan. Hari ini orang berebut nak memiliki kerajaan, sedangkan kerajaan yang kita sedang bina ini akan hancur lebur. Maka Allah lah yang mempunyai segala kerajaan ini. Dia maha kuasa terhadap segala sesuatu. Dia boleh hancurkan kerajaan tu, dia boleh bangunkan kerajaan tu. Dia mempunyai kuasa yang menjadikan hidup dan mati. Dia menghidupkan kita dan dia juga mematikan kita, supaya dia menguji kamu untuk memberi kita ujian, dugaan, musibah, nikmat dan sebagainya. Dan kemudian siapakah di antara kamu yang terlebih baik amalannya? Maknanya Allah hitung kita ni nak melihat siapa yang lebih baik amalannya. Dan dia maha perkasa
lagi Maha Pengampun. Allah mulakan perkataan dengan Ya Aziz, wa huwal aziz, yang Maha Perkasa, menunjukkan bahawa Allah ni gagah, perkasa. Dia boleh hentam kita, dia boleh azab kita, dia boleh laknat kita, dia boleh buat apa saja ikut kehendak dia. Namun di situ juga Allah sertakan Al-Ghafur, sifat Allah yang Maha Pengampun. Maknanya walaupun jahat macam mana kita sekalipun, kita ni ahli maksiat sekalipun, di sana Allah juga satu makhluk, Allah juga adalah Tuhan yang Maha Pengampun, yang akan mengampunkan segala dosa kita. Meskipun ada manusia yang tidak sempat bertaubat, tapi keampunan Allah itu dapat diampunkan dengan cara mendapatkan rahmat Allah Ta'ala. Nak dapat rahmat Allah bagaimana? Lakukan amal-amal yang baik. Maka di situlah penilaian Allah Ta'ala. Jadi tuan-tuan, iaitu adalah mukadimah daripada tajuk ini. Kita terus kepada tajuk perbincangan kita. Soalan yang pertama yang tulis dalam kitab ini, iaitulah Rasulullah SAW bersabda, "Aksiru min zikri hazimil lazat." Perbanyakkan daripada mengingati hazimil lazat. Apa tu hazimil lazat? Iaitulah si pencabut semua kesenangan. Kena banyak mengingati sesuatu bentuk yang disebut pencabut sebuah kesenangan. Apakah maksud hazim al-lazat itu? Bagaimana cara nak ingatinya? Dan apakah faedah daripada mengingatinya itu? Apakah faedah kita mengingati pencabut kesenangan? Apa dia? Kematian lah. Apakah faedah dia? Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmizi dan An-Nasa'i daripada Ibnu Hibban disebutkan bahawa Rasulullah SAW bersabda, perbanyakkanlah daripada mengingati hazim al-lazat, si pencabut semua kesenangan. Ditambah lagi dalam riwayat yang lain, fama zukira fi kasirin illa qallalah. Jika dia disebut pada orang yang tidak berharta, dia akan menganggap hartanya yang sedikit itu sudah pun banyak. Maknanya kat sini ialah Al-Hazim Al-Hazat ini adalah kematian yang kalau kita sebut pada orang yang tidak ada harta sekalipun. Orang susah, dia tak ada harta, tak ada rumah, tak ada kereta, semuanya. Bila sebut tentang kematian, dia akan menganggap bahawa hartanya pun dah banyak dah bagi dia. Cukup dah bagi dia. Ini dia. Sebenarnya harta yang perlu bagi kita ialah 3 benda saja kan. Apa dia? Iaitulah tempat tinggal kita. Rumah kita lah tempat tinggal. Pakaian kita yang kita pakai, dan juga apa yang kita makan dan minum. 3 tu saja keperluan hidup. Lain daripada tu ialah memenuhi kehendak kita. Ya. Sebab dia dapat memisahkan seseorang daripada segala kelazatan duniawi, mengeruhkan dan dapat mendatangkan malapetaka yang besar bagi dirinya. Kelazatan duniawi adalah apa saja yang membuatkan seseorang menjadi senang, bahagia, seperti harta kita, keturunan kita, kedudukan kita, jawatan dan lain-lainnya. Maknanya ini kesenangan duniawi, tuan-tuan ya. Kita siang malam bekerja keras untuk hidup senang di dunia ini, untuk hidup senang keluarga kita ni. Tapi jangan kita lupa, satu saat nanti kita semua akan muflis. Kita semua akan muflis sehingga kita tidak ada pakaian nak dipakai, melainkan sehelai kain putih saja yang akan membalut badan kita. Kita semua akan muflis sampaikan kita tak ada rumah pun. Tak ada rumah yang kita dapat duduk, melainkan satu lubang tanah yang digali dalam, kemudian kita duduk dalamnya. Sehinggalah kita saat itu baru tersedar, sepatutnya kita juga perlu berusaha keras untuk kehidupan di akhirat nanti. Maknanya jangan berusaha keras saja untuk dunia ni. Kan? Kita kena seimbang. Jangan sampai kita muflis dekat akhirat. Ini pengajaran yang perlu kita ambil dan kita perhatikan. Bila kita ingat mati, kita akan fikir tentang ini juga. Jadi tuan-tuan, yang disebut tentang mengingati mati ini, supaya kita ini sedar bahawa kehidupan kita ini hanyalah sementara, maka seimbangkanlah pencarian kita dalam harta dunia ini. Baik, perkara yang kedua, apakah seorang Muslim dibenarkan meminta mati pada Allah Ta'ala? Jika boleh, bilakah dia boleh melakukannya? Tak tahan sangat. Minta mati, boleh tak minta mati ni? Saya baru ni, Jumaat lepas ada program di TV Al-Hijrah. Salah satu soalan yang diajukan pada saya, di musim COVID-19 ni ramai orang yang diberhentikan kerja. Kemudian dalam keadaan kesempitan hidup ini, ada orang yang memilih jalan tak tahan dan nak bunuh diri, nak minta mati dan sebagainya. Maka bolehkah daripada sudut Islam, pandangan syarak, meminta mati kerana tak tahan dengan musibah yang Allah timpakan pada kita ini? Ya? Pada dasarnya, pada asasnya, Rasulullah SAW melarang
seorang Muslim untuk bercita-cita, mengharapkan kematian. Ya, maknanya Nabi melarang kita ni minta kepada kematian. Para ulama telah sepakat tentang kaedah ini, sebagaimana sabda Nabi SAW dalam Sahih Bukhari dan Muslim, la yatamannaini laina ahadukumul maut lidurin nazala bihi fa in kana muhsinan fala'allahu yazdadu ihsana wa in kana musian fala'allahu an yatub. Janganlah sekali-kali di antara kamu mencita-citakan kematian kerana suatu musibah yang menimpa dirinya. Sebab jika dia adalah orang yang baik, maka barangkali musibah yang menimpa dirinya akan menambah kebaikannya. Namun jika dia seorang yang jahat, maka siapa tahu dia akan bertaubat. Ini adalah sebuah satu hadis Nabi sebut. Yang pertama, jangan kamu minta kematian dengan musibah. Kamu sedang mengalami musibah, ya, kita jatuh miskin, kita jatuh bankrupt, kita ada anak-anak yang bermasalah, kita ada keluarga bermasalah, apa saja. Ya Allah, aku tak sanggup lagi. Ya Allah, aku nak mati. Ya Allah. Jangan, kata Nabi SAW. Namun jika kita rasa macam tak tahan sangat dengan hidup ini, maka barangkali kena fikir bahawa musibah yang sedang kita lalui ini sebenarnya akan menambahkan lagi pahala kebaikan kita. Sabar, redha, Allah akan tambah lagi. Ya. Kan orang yang sabar ini Allah janjikan kabar gembira untuk dia. Wa basyirus sabirin. Beri kabar gembira, kata Allah. Kepada siapa? Beri kabar gembira kepada orang-orang yang bersabar. Allazina idza sabathum musibatun qalu, iaitulah orang-orang yang bila ditimpakan musibah kepadanya, mereka berkata, inna lillah wa inna ilaihi rajiun. Sesungguhnya ya Allah, kami datang daripada Allah. Ya Allah, kami juga akan kembali kepadamu ya Allah. Ini orang-orang yang dia redha dengan musibah. Dia sabar, Allah janjikan kabar gembira untuk dia. Ini sungguh hebat orang-orang yang bersabar ni, ya. Kalau dia orang yang baik, maka musibah dia ini akan memberi kebaikan pada dia. Namun jika dia orang yang jahat, kaki maksiat, dia tak tahan dah, ya Allah, aku hidup pun buat maksiat je ya Allah, maka sesungguhnya kalau dia hidup panjang, siapa tahu dia akan bertaubat. Ini kata Nabi SAW, ya. Namun Nabi juga kata, kalau ada orang tak tahan sangat nak minta mati sekalipun, Nabi ajarkan satu doa, iaitulah kita minta dengan cara yang lain. Apa dia? Ya Allah, sekiranya hidup ini baik bagi aku, panjangkanlah umurku. Namun ya Allah, jika mati itu lebih baik bagi aku ya Allah, kau ambillah nyawaku ya Allah. Maknanya kita serahkan urusan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan bermaksud kita mengharapkan kematian, kita serahkan. Sebab Allah Maha mengetahui apa yang akan berlaku setelah ini, tuan-tuan, ya. Maknanya tidak boleh kita mengharap kematian atas segala musibah yang terjadi kepada kita, ya. Kemudian perkara yang ketiga, apakah maksud seorang mukmin yang mati dengan mengeluarkan keringat di dahinya? Adakah keluar keringat di dahi pada saat kematian sebagai petanda bahawa seorang itu mengikuti ahli sunnah wal jamaah? Meninggal, keluar peluh, berpeluh-peluh wajah dia. Kata orang, ini baik ni. Adakah orang mati ini satu kebaikan? Dalam sebuah hadis riwayat daripada Ibn Hibban, Abu Dawud, An-Nasai, At-Tirmizi disebut bahawa Rasulullah SAW bersabda, al-mu'minu yamutu bi'arqil jabin. Orang mukmin itu mati dengan berkeringat di dahinya. Ini macam mana keadaan dia ketika Rasulullah SAW dalam keadaan sakaratul maut. Nabi SAW sudah hampir kewafatannya. Ketika itu dia baring di sisi isterinya Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha. Dalam keadaan sakit perut itu, beberapa kali diriwayatkan Nabi SAW pingsan. Dan bila Nabi pingsan, keluarlah peluh di wajah Rasulullah. Kemudian bila Rasulullah sedar, Siti Aisyah radhiyallahu anha bertanya, ya Rasulullah, peluh apa yang keluar daripada wajahmu ini? Sungguh luar biasa wanginya peluh Rasulullah ini. Maka jawab Nabi SAW, sesungguhnya orang mukmin itu mati dengan peluhnya, dengan berkeringat di dahinya. Maknanya ini salah satu tanda husnul khatimah. Sebagaimana tadi tuan imam kita baca doa kan, Allahumma tahtim lana bi husnul khatimah. Kita minta pada Allah, ya Allah, kurniakanlah kami husnul khatimah. Husnul khatimah ni apa? Kematian yang baik. Kematian yang baik itu macam mana?
Kematian yang baik ini ialah kematian yang Allah redha pada kita. Bukan bentuk kematian itu yang dikatakan kematian baik. Ada orang meninggal dunia aksiden, kemalangan, hancur badan dia. Adakah ini su'ul khatimah? Tidak. Itu bukan su'ul khatimah, tapi itu ialah kemalangan bagi dirinya, musibah baginya, itu cara kematian dia. Husnul khatimah ataupun su'ul khatimah itu ialah bagaimana pengakhiran kita, sama ada kita baik mati dalam keadaan beriman ataupun mati dalam keadaan kufur. Wa iyazubillah min zalik. Sebab tu kita minta juga Allah, wala tahtim, wala, jangan ya Allah matikan kami ya Allah alaina bisu'il khatimah, dengan kematian yang buruk. Kematian yang buruk ni bukan kemalangan, bukan kita ni kena bunuh, tidak. Tapi kematian yang buruk ini ialah kematian yang kufur pada Allah Subhanahu wa taala. Bentuk mati kita, cara kita mati, kita tak tahu, kita serah pada Allah. Tapi yang penting ialah bagaimana keimanan kita di saat kita mati. Tuan-tuan ya, ada orang yang kita ni alhamdulillah, kita ni beriman, kita ni orang Islam. Tapi berapa ramai orang Islam, orang beriman, di penghujung usianya Allah sesatkan dia, sehingga dia kembali kufur pada Allah. Wa yudillullahu zalimin. Allah boleh sesatkan orang-orang zalim. Allah boleh sesatkan orang-orang yang dia tak suka, orang yang buat maksiat di penghujung usianya. Yusabbitullahu allazina amanu biqauli sabit fil hayatid dunya wa fil akhirah. Allah Ta'ala akan teguhkan ucapan bagi orang-orang yang beriman dengan ucapan yang teguh di dunia dan di akhirat. Apa dia tu? La ilaha illallah. Keimanan kita tiada Tuhan selain Allah. Maknanya di hujung kematian kita, memang Nabi SAW suruh kita ajarkan lakinu la ilaha illallah, lakinu mautakum la ilaha illallah. Talkinkan kalimah la ilaha illallah di sisi orang yang nak mati ni. Kita perlu ajar. Kenapa perlu ajar? Sebab man akhiru kalamuhu la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa akhir kalamnya disebut ucap la ilaha illallah, masuk dalam syurga. Tapi kita yang mengajar ni, yang duduk kat sekeliling orang yang tengah nazak ni, kita hanya mampu ikut saja yang Nabi suruh, ikut sunnah Nabi. Adapun yang bagi keizinan sama ada dia boleh ucap ataupun tidak adalah Allah Subhanahu wa taala. Bukan kerana kita sebut dia boleh dengar, dia akan ikut. Tidak. Kita buat kerana ini sunnah Nabi pada diri kita. Adapun di sisi orang yang tengah nazak, terserah pada Allah. Sebab tu Allah sebut yusabbitullahu allazina amanu biqaulis sabit. Allah Taala akan teguhkan ucapan orang beriman dengan ucapan yang teguh. Apa dia? La ilaha illallah. Dia sendiri akan sebut bila Allah izinkan. Meskipun ketika dia nak mati tu, dia seorang je kat rumah. Ramai orang hari ni mati mengejut kat rumah, meninggal seorang diri kat rumah kan. Lalu waktu dia nak meninggal, waktu dia tengah nazak, siapa yang ajar kalimah la ilaha illallah di sisinya? Tak tahu. Kalau dia orang beriman, nescaya dia akan dapat ucap kalimah itu sendiri, tanpa perlu orang lain ajar. Ya, maknanya ini adalah kalimah yang Allah akan beri pada orang-orang yang terpilih. Wa yudillullahu zalimin, dan Allah sesatkan orang yang zalim. Orang yang buat maksiat pun Allah boleh kufurkan balik. Sebab tu kita takut. Jangan sekali-kali kita ni tinggalkan maksiat kita begitu saja tanpa taubat. Maknanya kena kita minta ampun pada Allah. Sebab ajal maut ini kita tak tahu bila. Baru ni 4 orang, berapa budak perempuan kan, muda-muda meninggal dalam kereta. Siapa sangka? Muda-muda, baru balik bercuti, umur 21-22 tahun. Duduk dalam kereta nak tidur je katanya, meninggal dunia kerana tersedut gas karbon monoksida yang beracun tu. Maknanya ni ajal dia yang Allah telah tetapkan. Likulli ummatin ajal. Setiap umat ini semua dah ada tempoh ajal dia. Sudah ditetapkan ajal dia. Allah Ta'ala telah tetapkan bilakah tempoh ajalnya. Wala yastakhiruna sa'ah, tidak boleh dia lambatkan walaupun sesaat. Wala yasta'dimun, tak boleh dia cepatkan walaupun sedetik. Maknanya ini tempoh ajal kita. Maka kita semua tak tahu bila tempoh ajal yang Allah tetapkan pada kita. Dari itu bersedialah. Sebab tu dikaitkan dengan ayat yang kita baca dulu tadi. Orang yang Nabi suruh kita ni perbanyak ingat kematian. Bila kita ingat kematian, kita insaf, dan segala kebaikan ataupun segala kerja-kerja yang kita lakukan akan berpaksikan pada akhirat. Orang yang bekerja, dia akan jujur dengan kerjanya kerana dia tahu kalau aku curang ataupun aku culas dengan kerja aku, Allah akan bertanggungjawabkan kerja aku ini di akhirat nanti. Dia ingat mati. Orang yang berniaga, dia akan berniaga dengan jujur, dengan amanah. Sebab dia tahu kalau dia berniaga dengan tidak jujur, tidak amanah, di akhirat nanti Allah akan tuntut balik apa yang dia tak jujur dan tak amanah ini.
maka dia ingat mati. Maka sebab tu kita kena ingat mati, dan orang yang mati ini adalah orang yang cerdik. Kerana itulah sebenar-benar kehidupan di akhirat nanti, tuan-tuan ya. Baik, itu yang kita ceritakan tentang bab apakah seorang Muslim dia benarkan minta mati kepada Allah. Apakah maksud seorang mukmin meninggal keluarkan dahi? Itu adalah salah satu tandanya. Pertama, keluar dahi. Antara yang lain mengucap kalimah la ilaha illallah. Antara yang lain wajahnya berseri, mudah urusannya. Ini semua tanda-tanda yang baik, tuan-tuan ya. Baik. Soalan yang keempat, apakah yang seharusnya dilakukan terhadap orang yang sedang dalam keadaan sakaratul maut? Awak nak mati ni, apa yang kita perlu buat? Hadis yang kita bacakan tadi, lakinu mautakum la ilaha illallah. Ajarkan kalimah la ilaha illallah di sisi orang mati, ya. Kita ajar kalimah dia la ilaha illallah. Kita ajar dia. Sebab dengan kalimah inilah yang akan memberikan asbab dia boleh masuk ke syurga Allah Subhanahu wa taala. Ajar dia, tuan-tuan, jangan paksa. Jangan kita laju sangat, kan? Macam kita buat tahlil malam Jumaat kok, kan? Afdal zikri fa'lam annahu la ilaha illallah, ramai-ramai. Tak boleh, ya. Jangan buat macam tu. Dan jangan pula terlalu lambat. Terlalu lambat macam mana? Macam kita ni nak apa ni pula kan, apa, la ilaha illallah. Panjang sangat, tuan-tuan. Dia tak dapat tangkap, ya. Dia tak dapat tangkap kerana ketika itu di dalam keadaan mabuk. Sakaratul maut, sakarah itu maksudnya mabuk. Maut itu kematian. Orang yang tengah mabuk, macam mana dia nak fikir baik buruk? Kan? Dia tak dapat tangkap mesej kita itu. Maka jangan ajar terlalu panjang dan jangan terlalu lambat ataupun terlalu cepat. Sederhana. La ilaha illallah. Kita bisik kat dia. Biar dia bernafas. Turun naik, turun naik. La ilaha illallah. Kalau dia orang beriman, Allah akan izinkan dia untuk ucap kalimah la ilaha illallah. Dia sebut la ilaha illallah sekali, cukup. Jangan paksa dia ucap lagi. Alhamdulillah, dengar, dah. Biarkan dia pergi dengan tenang. Dia turun naik nafas dia sampai meninggal dunia. Tapi kalau dia dah ucap kalimah la ilaha illallah, kemudian dia boleh minta sesuatu pada kita, bercakap, kan? Nak air, kata dia, kan? Kalau dia minta air, maka kita perlu, setelah kita tunaikan hajat dia, ajar sekali lagi kalimah itu. Biar akhir kalam itulah kalimah dia. Dan seandainya dia meninggal dunia tanpa kita sempat dengar, tak dengar lah dia sebut la ilaha illallah. Kau dengar tak tadi dia sebut? Tak sebut, tak dengar. Habislah, kan? Manalah tompek dia ni, kan? Tak tahulah, kan? Kenapa? Tak dengar dia ucap kalimah tu. Itu bukan kerja kita. Mungkin dia sebut, tapi kita yang tak dengar. Ini sisi Allah Ta'ala. Sebab kalimah la ilaha illallah ni satu kalimah yang unik. Tak perlu tutup mulut, buka mulut pun. Lidah kita je bergetar. La ilaha illallah. Lidah saja pun dah boleh dah mengeluarkan sebutan itu. Tuan-tuan cuba berkaitan tu, ya. Maknanya kita ajarkan sahaja kalimah itu kepada orang-orang yang nak meninggal dunia. Antara hadis yang lain juga yang disunatkan pada kita ketika berhadapan dengan orang meninggal ini, bacalah surah Yasin. Baca surah Yasin kerana surah Yasin itu merangkumi kehidupan dunia dan kehidupan akhirat. Baca surah Yasin. Antara yang lain juga, kalau misalnya kata tak sempat nak baca surah Yasin, panjang, kita ni jiran saja, nak kerja pula lepas ni, tak boleh tunggu lama-lama, jiran kita sakit, baca 2 surah sebagaimana yang dilakukan oleh Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha ketika Rasulullah dalam keadaan sakit sakarat. Siti Aisyah membacakan 2 surah, iaitu surah Qul a'udzu birabbil falaq dan Qul a'udzu birabbin nas. Baca tu, Qul a'udzu birabbil falaq dan Qul a'udzu birabbin nas, ya. Baik, itu di antara soalan-soalannya. Saya buka ruang persoalan. Itu 4 soalan yang saya bacakan dalam kitab ini. Seandainya tuan-tuan ada soalan lain yang nak dikemukakan, pertanyaan atau kekeliruan, boleh ajukan. Ada dalam bab ini, fiqhul kematian. Apa-apa sajalah, ya. Kita sebut. Kalau tak ada, saya buka soalan-soalan famous. Soalan-soalan famous ni apa dia? Ada, saya buka ruang dulu. Tak ada. Alhamdulillah, mudah faham orang sini, ya. Mungkinlah sebab pagi-pagi, kan, tiba-tiba kena aju soalan, kan. Biasanya orang tanya tentang bila nak meninggal dunia ini, kan. Bila orang dah meninggal, setelah mandi, setelah urusan kafan, sebelum solat, maka
ada ruang yang diberikan pada ahli keluarganya untuk menatap wajah si mati buat kali terakhir. Buka wajah muka bahagian kepala si mati ni, nampak mukanya, anak-anak, keluarganya semua boleh tengok. Maka bolehkah kita cium jenazah? Boleh. Sunnah bagi kita untuk cium jenazah ahli keluarganya. Soalan yang kedua, bolehkah air mata kita jatuh di pipi mayat? Ni soalan famous. Banyak orang bila nak cium jenazah, dia akan sebut, air mata tu jaga air mata tu kan. Orang dah menangis-nangis dah ni kan. Ni biasa. Kita nak cium air mata menitik, merembeh, keluar macam tu kan. Kita pun tahan dia. Kelap mata. Seksa mayat kan. Adakah air mata menjadi asbab kepada seksaan mayat? Ni kita faham ya. Dalam sebuah riwayat menyebut, ketika Rasulullah SAW telah wafat, sesudah dia dimandikan dan dikafankan, datanglah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, seorang sahabat Nabi yang paling rapat dengan Rasulullah SAW. Ketika itu Sayyidina Abu Bakar pun datang memeluk badan Rasulullah. Sayyidina Abu Bakar dalam keadaan menangis mencium wajah Rasulullah SAW. Nampak tak? Abu Bakar datang dalam keadaan menangis, cium wajah Rasulullah. Ini pun dah cukup ambil iktibar pada kita. Abu Bakar insan yang paling rapat dengan Rasulullah. Takkanlah dia tak tahu seandainya air mata tu boleh menyeksa si mati, takkan dia buat macam tu pada Rasulullah. Sebab benda itu tidak ada asasnya. Mana air mata kita bukanlah asbab kepada seksaan si mati. Air mata ni kalau kita tadah satu cawan ni, kemudian kita curah kat muka mayat kan, tetap tak jadi masalah ya. Dari segi hukum tak ada masalah. Cuma dari segi adab, adab kita kena perhatikan. Kalau menangis, sebaiknya laplah air mata sebelum kita cium si mati ni. Walaupun bukan hukum, tak apalah. Itu hari kuliah subuh Ustaz Rafi cakap, tak apa air mata ni kan. Memang dari segi hukum tak ada masalah. Cuma adab kita pada mayat. Mentang-mentang tak salah, kita pun menangis, package dengan hingus sekali. Merembeng kan. Cium mayat, tonyoh kan. Menangis sedih sangat, kemudian pergi. Orang lain pun datang nak cium juga. Tengok melendir kat pipi mayat tu kan. Apa rasa dia? Kan? Hilang, putus selera dia nak cium mayat tu kan. Maka ini adab kita. Pastikan jenazah ini dalam keadaan bersih, suci wajahnya. Kan? Kita pun lap juga. Kalau tertumpah air mata kita pada mukanya, lap saja. Tak ada masalah. Yang Nabi larang apa dia? Yang Nabi larang ialah ratapan. Meratap. Meratap ni macam mana? Tak redha lah. Menangis-nangis beria-ria, mak, kenapa meninggal mak kan? Saya tak sedia lagi mak kan? Kita tu meratap yang boleh menyeksakan si mati kan? Kita tak boleh meratap begitu, menangis-nangis sampai macam kat orang jahiliah dahulu, mungkin tak berlaku lah sekarang kan? Koyak-koyak baju dia kan, dia buka tudung dia. Ini cara orang jahiliah, dia cakar-cakar badan dia, dia tumbuk dinding, bam dinding kan, tumbuk dinding surau, dinding masjid. Kenapa mak meninggal? Kenapa mak meninggal? Tuan Imam pun lalu pujuk dia, sabarlah. Tuan Imam pun kena tumbuk, kan? Maknanya dalam keadaan begini, dia tak redha. Bila tak redha, inilah yang akan menyebabkan terseksanya si mati. Air mata tak ada masalah tuan-tuan ya, dari segi hukum, adab sahaja ya. Baik, ada soalan? Ya tuan. Buat sebelum mandi kafan. Baik, masih soalan tu. Jadi sejurus berlaku kematian, perkara pertama setelah kita dah bincang dah tadi tentang orang nak meninggal dunia, apa yang perlu kita ajar. Ni baru meninggal ni. Setelah seorang tu meninggal dunia, maka kita disarankan, disunahkan tutup matanya. Kalau terbuka, kita tutup. Tutuplah mata dia. Tutup. Kalau terbuka lagi, ikhtiarkan untuk tutup. Letak batu ke kat atas mata dia. Batu yang kecil tuan-tuan ni, jangan letak bata. Kan? Bata pula kan. Tak jumpa batu, guna duit shilling. Shilling 50 sen yang besar tu. Ada orang kata tak boleh shilling ustaz. Ini adat budaya kaum lain. Kita bukan tiru dia, ini alat saja. Kita niatkan kerana ini sebagai alat, kaedah saja. Ya, al-umuru bil maqasidihah. Kawan fiqh menyebut, ini adalah kaedah fiqh menyebut, setiap benda bergantung pada tujuan dia. Niat kita untuk tutup mata si mati. Kalau dah alih batu ataupun shilling itu pun terbuka lagi, guna selotip. Selotip kan. Jangan guna double tip.
tebal sangat kan. Tutup habis mata mayat. Koyakkan sikit, letak. Itu je. Sekadar ni, jangan gam yang kuat sangat. Takut bila kita buka balik, tercari kulit dia tadi. Kiamkan tangan dia. Tukar pakaian dia. Sebolehnya tukar pakaian dia. Sebelum sendi dia ni keras, kerana darah dah berhenti mengalir, darah membeku menyebabkan sendi dia keras, saraf dia semua berhenti, maka kita buka baju dia, tutup dengan kain agar tertutup aurat dia. Tutup kain. Kalau orang perempuan, tebalkan sedikit. Letak selimut ke, tak apa-apa sajalah yang tebal, tutup aurat dia. Kemudian kiamkan tangan dia. Kalau dapat ikat pergelangan tangan dia ni. Ikatan pada pergelangan ni sebelum mandi dan kafan. Setelah kita mandi, kita nak kafankan jenazah, tidak perlu ikat dah tangan dia. Ya, tangan dia kiam macam ni, kita tolak dengan kain kafan kiri kanan pun dia dah kiam dah. Tak payah ikat. Sebab apa tak payah ikat lepas kita kafan jenazah? Kalau kain kafan yang kita ikat di luar pun, dalam kubur, talinya kita buka balik. Bagaimana pula tali yang kita ikat kat tangan tu? Macam mana nak buka? Maka tak perlu ikat tangan si mati setelah kita kafankan dia. Melainkan terpaksa. Terpaksa macam mana? Tangan dia tak boleh dah macam ni tangan dia kan. Kita nak kafan susah. Jadi kena juga ikat. Supaya dia tidak terbuka. Itu terpaksa Kemudian ikat lutut dia. Lutut dia tu supaya kaki dia lurus. Ada setengah orang tak tahu, dia biarkan mayat tu semalaman tak ikat, maka kaki dia terbuka macam ni. Bila nak rapatkan agak susah, maka rapatkan awal. Dan 2 ibu jari kaki dia kita ikat, kemaskan, supaya dia tetap rapat, lurus macam tu saja. Kemudian disunatkan pada kita untuk hampalkan selai kain di atas badan dia, tutup habiskan. Kemudian kita kalau ada najis kita buang, kita lap air yang keluar daripada mulut, hidung, najis bahagian punggung dan sebagainya. Kemudian letaklah wangi-wangian. Ini sebelum kita nak mandi kafan. Benda ni berlaku sebelum kita nak mandi kafan dan sebelum kita selesaikan urusan dokumentasi. Yakni nak dapatkan permit kubur kat balai. Ini banyaklah kaedah-kaedah lain. Polis datang nak tengok dulu jenazah ni macam mana keadaan dia. Ini prosedur-prosedur undang yang lain. Maka itulah keadaan yang perlu kita buat. Dan jangan bawa jenazah keluar. Maknanya pergi ke surau, ke masjid, ke nak uruskan. Selagi permit kematian tak dapat. Sebab kalau permit kematian tak dapat, maknanya urusan tak selesai lagi. Kita dah alihkan jenazah ke tempat lain. Bimbang mengganggu siasatan pihak polis. Dia tengok mana si mati. Kenapa alihkan? Dapat pula masa dia tengok kat surau, ada luka sikit. Kat kepala dia ke apa ke. Dah ganggu siasatan dia. Kenapa luka ni? Sebab dia nak tengok keadaan sekeliling. Maka benda ni sewajarnya jangan dialihkan selagi permit tak dapat. Ya, wallahu a'lam. Yang datang pula. Yang datang pula sepatutnya dia pastilah kena ucapkan takziah. Takziah ini pada waris Waris kita ucap takziah. Dan ucapan takziah ini janganlah kita beria sangat semata-mata takziah kan, macam kita takziah atas kematian ayah awak, bukan. Ni macam ucapan tahniah tuan-tuan, kan. Kau seronok ke kan? Takziah goyang tangan kan. Ucapan takziah ni ialah kita melahirkan simpati. Makna kita simpati ni ialah kita jangan bagi dia lemas semangat, pujuk dia kan. Sabar atas musibah ini, Allah sayangkan dia kan. Allah pilih dia awal, kita pujuk dia kan. Dia meninggal pun kita kaitkan dengan apa yang berlaku pada hari itu, pada sekeliling. Kalau jatuh hari Jumaat, kita pun kata alhamdulillah arwah ni meninggal hari yang baik, hari Jumaat. Maknanya benda ini boleh menggembirakan hati waris-waris dia. Kalau yang meninggal ni anak kecil lagi sedih. Meninggal anak kecil, kita tengok dah jaga 3-4 tahun tiba-tiba meninggal dunia. Sedih, kita berkata anak ni insya-Allah besok jadi penjamin ke akhirat nanti pada ibu dan ayah dia. Maka ayat-ayat ginilah sepatutnya diucapkan ketika kita datang ziarah waris arwah tadi. Dan kemudian hendaklah kita menghadiahkan bacaan-bacaan Al-Quran, surah Al-Fatihah misalnya, surah Yasin misalnya, baca kan. Nak buat tahlil ketika itu pun tak ada masalah, boleh ya, sebab dia dah meninggal dunia. Dan elakkan bersembang kosong. Sebab banyak yang berlaku dalam kalangan masyarakat kita, time meninggal dunia ni lah jadi tempat reunion. Tempat reunion kenapa? Yang meninggal kawan lama sekolah, yang datang semua kawan-kawan lama sekolah. Bila baru jumpa, lama tak jumpa. Mula-mula datang niat nak ziarah si mati. Jumpa kawan-kawan lama, dia akan berubah topik.
Kau kat mana sekarang? 15 tahun tak jumpa kau ni. Gelak kan. Kau ni tak berubah wajah kau kan. Benda begini tuan-tuan, biar bersembang lepas ni. Selesai ataupun kita keluar tempat lain, sembanglah. Mungkin tak ada masa lain, ni je waktu kita jumpa, ajak dia ke tepi. Jangan di hadapan si mati ataupun di hadapan warisnya. Bimbang mengecilkan hati waris dia tadi. Tengok, ayahku baru meninggal, kawan-kawan boleh huha-huha kat luar. Ini bukan adab yang baik, ya. Maka kita perlulah bantu dia. Dan jiran-jiran, sahabat hadai yang datang ziarah, hadiahkanlah sesuatu. Kan biasa adat kita lah. Bila orang meninggal je, dia letak jak kan. Jak, tak tahulah mana datang adat ni. Semua sama tempat. Daripada polis saya pergi sampai ke Sabah, mesti letak jak. Kenapa tak letak tabung je kan? Kan dia letak jak untuk orang isi duit kat dalam tu kan. Bila saya fikir balik secara logiknya, betul juga letak jak. Sebab kalau tabung tuan-tuan, tabung ni lubang dia kecil. Jadi mungkin duit dia pun masuk kecil kan. Tapi kalau jak ni mulut dia lebar kan. Masuklah besar sikit kan. Ini salah satu sunnah juga. Ya. Takziah ini kita boleh ucap dalam tempoh 3 hari. Daripada kematian si mati. Hari pertama, hari kedua, hari ketiga. Dan antara adab kita ialah kita yang memberikan makanan, memberikan hadiah pada waris dia. Supaya terhibur hati dia. Ya, kita cubalah betulkan situasi masyarakat kita hari ini. Bila seorang tu meninggal dunia, keluarganya yang perlu sediakan makanan untuk menjamu tetamu. Ataupun tahlil arwah, keluarganya akan sediakan. Kita ubah situasi ni. Maknanya macam mana? Kita yang bawa makanan untuk dia. Ya. Tapi kalau keluarga dia sendiri yang ajak, malam ni tahlil arwah ya datang ya. Maknanya keluarga sendiri yang tawarkan. Maka ni tak ada masalah. Dia sendiri yang ajak. Jangan kita pula yang kata, malam ni tak ada tahlil ke? Makan apa gini? Kan? Tak tahulah, saya tak boleh fikir dah makan apa gini. Tak apa, saya cadangkanlah, janganlah bihun ya. Janganlah bihun. Habis tu nak apa? Saya rasa depan tu ada kedai nasi biryani, sedap juga kan. Kan dah pening kepala dia, nak tempah lagi, nak bayar lagi. Maka jangan fikir hal tu. Sepatutnya kita tawarkan pula. Malam ni ada buat majlis ke? Doa ke apa ke? InsyaAllah buatlah kot. Okey, tak payah masak. Saya taja malam ni. Kan bagus macam tu. Kan? 3 hari bergilir-gilir jiran-jiran bagi dia makan. Ini sunnah kita ya. Maknanya inilah perlu dilakukan oleh orang yang hadir ketika menziarahi si mati. Ada soalan lain? Kita sambung sikit. Pulang muslimah ke? Ya, Tuan Haji. Baik. Betul juga tu. Kadang-kadang orang nak pergi umrah, pergi haji. Kadang-kadang dia niatkan. Aku niat nak matilah dekat Mekah ni. Depan Kaabah ke. Kan. Dia berniat nak kubumi dekat kubur kau pakai itu dan sebagainya. Maka hal ini dibolehkan atau tidak? Sebenarnya dia minta itu, kita kena pandang pada niat dia. Adakah kerana musibah yang dia alami? Tidak. Kan. Maknanya dia pergi itu kerana kerelaan hatinya nak beribadat. Namun dia pilih kenapa nak mati ketika itu? Kerana dia tahu tempat itu baik. Maka hal ini tidaklah dilarang. Namun janganlah sampai kita fikir nak mati saja situ kan, sehingga mengganggu ibadah kita yang lain. Ini salah. Kalau kita kata alhamdulillah kau dapat meninggal kat sini, niat kita macam tu saja. Kan, bukan mengharapkan kematian sangat, tapi niat kita nak meninggal di tempat yang baik tadi, maka tak ada masalah. Ya, boleh. Sebenarnya janganlah kita berniat nak mati di depan Kaabah di Mekah saja semata-mata. Ya, niatlah meninggal dalam keadaan kita beribadat. Dalam keadaan beribadat. Mana tahu meninggal kat Kaabah juga, meninggal kat Mekah juga, tapi dalam keadaan kita bermaksiat. Kan? Kita baru beli kurma kau, kita tipu orang tu apa kan? Tak bayar ke, kita ambil lebih-lebih, kita bayar sikit aja. Tiba-tiba meninggal time tu. Dalam bahagian Baitullah tu kan. Tapi dalam keadaan maksiat. Tak betul juga kan? Jadi kita nak meninggal di tempat yang baik itu sebagai mungkin keberkatan di tempat itu, namun sewajarnya kita niat mati dalam keadaan beribadat. Dalam solat kita, dalam bacaan Quran kita, zikrullah kita, bukan dalam keadaan maksiat tadi. Wa iyazubillah. Yang itu Haji. InsyaAllah ada soalan lain? Doktor? Sekarang ni ucap melalui WhatsApp. Apa benda yang ucapan melalui WhatsApp tu kan pada keluarga yang kematian seorang. Baik. Ini memang dah jadi trend dah kan. Dia meninggal lah tu. Duka cita dimaklumkan, sahabat kita, jiran kita di lorong ni sekian-sekian meninggal dunia.
Maka apakah ucapan yang dibolehkan pada kita kan? Ucapan yang perlu kita buat ialah ucapan innalillah wa inna ilaihi rajiun. Itu sunnah dia. Ya. Ucap innalillah. Bukan ucap salam takziah al-Fatihah. Ya, betul kan? Tak payah hantar surah al-Fatihah tag tu kan. Orang tahulah baca surah al-Fatihah tu kan. Ucap innalillah wa inna ilaihi rajiun, tu sunnah dia. Kalau kita nak sedekah baca al-Fatihah, tu pada kita sendiri. Kita baca. Namun kalau kita nak ajak orang lain, tak ada masalah. Sama-sama kita hadiahkan al-Fatihah pada dia. Tapi utamakan dengan ucapan tadi. Innalillah wa inna ilaihi rajiun. Allah sayangkan dia, sabar ya. Kita pujuk dia kan. Maknanya hari ni hari baik, Allah pilih dia. Kaitkan dengan suasana ketika tu. Situasi semasa. Kan? Kemudian barulah kita kata sama-sama kita hadiahkan Al-Fatihah untuk arwah. Ini salah satu yang disunahkannya. Jangan hantar mesej apa nama Al-Fatihah, Al-Fatihah simple je, tak ada makna tuan-tuan ya. Tak ada keuntungan pada kita dan pada si mati pun. Biarlah pahala sunnah tu dapat pada kita. Ya, wallahu a'lam. Ada kita buat pengakhiran daripada kaum ibu. Ada soalan? Baik. Ayo tuan. Kalau meratap akan menyeksa mayat. Betul. Selain daripada itu, apakah yang boleh menyeksa mayat? Baik. Okey. Satu. Kedua, apakah kesan kepada mayat? Benda yang buat yang menyeksa mayat tadi, apakah kesan pada dia? Adakah dia sebab dia dah mati, dia jadi roh di dalam barzakh. So apa kesan pada roh ke, pada mayat ke dan sebagainya, kesan dia. Baik. Lepas tu mayat mesti dimandikan, dikafankan, mandikan, kafankan dan semayangkan. Itu adalah cara-cara rukun. Apakah kesannya pada orang yang mati tapi kita tidak mandikan, semayangkan dan sebagainya? Terus kemui. Mungkin tidak kebumikan pun. Sama ada dia hilang di hutan ke, tenggelam di laut ke dan sebagainya. Apakah kesan pada si mati? Apakah efek dia, apa kesan pada si mati? Dan pada kita usaha untuk cari mayat dan kita usaha untuk mandikan, kafankan dan semayangkan. Tapi kalau kita tak dapat usaha tu, apa kesan dia tadi? Baik. Panjang soalan ni. Ni sampai duha kita ni. Tak apa, kita jawab je. Yang pertama tadi berkaitan dengan ratapan tadi kan. Apakah perkara lain yang boleh menyeksakan si mati selain daripada meratap? Ya. Perkara yang perlu kita lakukan kepada si mati antaranya ialah setelah dia meninggal dunia, kita uruskan jenazah dia. Ini saya kaitkan dulu. Ini adalah satu hak kepada si mati. Kita kena buat. Ya. Kemudian yang kedua ialah melunaskan segala hutang piutangnya. Itu benda yang perlu. Antara yang menyebabkan siksaan mayat tadi, selain daripada ratap, ialah hutang tadi. Bila kita tak menunaikan hutang si mati, maka kata Nabi SAW dalam sepotong hadis, ya, setiap yang syahid ini, setiap orang yang mati ini, roh orang yang beriman ini, dia akan terus kepada Allah Ta'ala kecuali orang yang berhutang. Orang yang berhutang ni, dia akan tergantung di antara langit dan bumi. Bagaimana langit dan bumi? Sebab roh kita ni, setelah kita meninggal dunia, pertama sekali dia akan naik ke atas dulu. Naik ke atas ke mana? Ke Sidratul Muntaha. Ketika itulah dia akan melepasi langit pertama, langit kedua sampai langit ketujuh. Dan ketika itulah orang-orang yang beriman, dia akan disoal. Orang yang kufur pun begitu juga. Maknanya setiap langit akan dilalui. Tapi bagi orang yang ada hutang, jika dia ni ada hutang, tak sampai langit pertama pun dia tak lepas. Tak lepas. Maka tergantung rohnya langit dan bumi. Wallahu a'lam sampai bila? Kerana hutangnya tadi. Maka waris sewajibnya tunaikan hutang dia. Lepas tu kita kena sebut. Nak lepaskan dia ni, kita kena sebut. Arwah ayah saya ni, seandainya ada hutang piutang yang belum diselesaikan, bolehlah tuntut pada kami ni, adik-beradik. Ataupun halalkanlah hutang-hutangnya. Maknanya kita minta pada orang tuntut pada kita ni. Hutang si bapa tadi, kita ambil. Untuk melepaskan sekatan di langit nanti. Begitulah dia. Yang selain daripada itu juga, yang boleh menyeksa si mati ialah bila hartanya yang ditinggalkan ini direbutkan. Ini salah satu juga. Kan? Tak ikut hukum hakam. Bukan hak orang tu tapi dia ambil. Langgar faraid dan sebagainya.
maka benda ini juga boleh menyiksa mati sebab dia tak wasiatkan benda ni, sehingga benda yang tak adil berlaku sesudah kematian dia. Ini di antaranya. Selain daripada itu, kedua tadi apa soalan je? Bagaimana pada orang mati tadi? Saya ingat dah berkait dah kot dengan soalan saya tadi. Yang ketiga tadi, tentang bagaimana mandi kafan bagi orang yang tak dijumpai. Kalau tak jumpa, meninggal tengah laut, tengah hutan, maka di sisi pada kita ni, selagi tak jumpa, maka tak adalah hukum pada kita. Sebab kita bukan sengaja biarkan. Memang tak jumpa, nak macam mana? Kan? Bukanlah di luar kemampuan kita. Tapi, di sisi si mati, dia tetap diterima oleh Allah Ta'ala. Sebab dia dah memasuki alam roh, alam barzah, yang kita tak tahu dah. Yang urusan dia di dunia ini, jasad tu adalah urusan kita. Adapun di sisi Allah, urusan roh dia. Maknanya, dia itu di alam dia sendiri. Maka kita ni, selagi ada ikhtiar nak cari dia, carilah. Jumpa, walaupun tinggal tulang, maka kita uruskan dengan sempurna. Mandikan, bersihkan tulang tu, kafankan, solatkan, dan itu kemudian kebumikan. Itu hak kepada si mati tadi. Jadi, wallahu alam. Ada lagi? Ada yang tak menjawab ke apa? Boleh ya? InsyaAllah. Okey. Saya kira kalau tak ada apa-apa lagi, ada. Okey, saya ingat ni akhir kot. So, nanti kau 7.30 nak pergi pasar lagi, apa lagi kan. Kalau tak jumpa si mati tadi. Baik. Tak jumpa mayat ni. Boleh tak kita solat jenazah untuk dia? Solat jenazah gaib misalnya. Kan? Maka macam yang berlaku MH370. Sampai hari ni tak jumpa. Mana pergi mayat dia ni? Kapal terbang pun tak jumpa kan? Ke mana hilang dia ni? Kalau dia mati, boleh tak kita solatkan dia? Maka di sini kita perlu tahu, rukun jenazah ini, dia tak boleh melangkaui antara satu sama lain. Macam solat jugalah, kita ada 13 rukun. Tak bolehlah niat kita waktu dah salam baru kita niat. Tak boleh. Niat mesti daripada awal. Kan? Rukun juga begitu. Mandi, kafan, solat ke bumi. Maka kalau si mati tak dijumpai, dan kita tak tahu sama ada dia mandi atau tidak, maka tak boleh solat. Sebab dia mesti dimandikan, dikafankan. Syarat solat jenazah, mesti jenazah bersih, suci. Bersih dan suci. Baru kita boleh buat solat jenazah. Tak jumpa mayat dia, tak tahu dia meninggal atau tidak, maka tak boleh solat jenazah gaib. Apa yang boleh kita buat? Doa saja pada dia. Kalau dia meninggal, kita hadiahkanlah bacaan Al-Quran, zikir kita pada dia. Dia tidak ada solat jenazah gaib pada orang yang tidak dimandi dan dikafankan. Ya? Sedangkan orang syahid pun meninggal dunia terus ke bumi kan. Sebab dia tak mandi dan kafan, terus ke bumi saja. Wallahu alam. InsyaAllah. Jadi sekadar itulah perbincangan kita pada pagi ini tentang fiqhul maut, fiqh kematian, yang mungkin rata-rata kita ada yang perkara-perkara yang tak faham, tak jelas lagi, tapi insya-Allah mungkin di lain kesempatan kita akan rungkaikan lagi insya-Allah. Saya minta ampun, minta maaf atas keterlanjuran kata-kata dan masih ambil. Kita tangguh dengan tasbih kafarah dari suratul As. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.